Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 183. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, memberikan kita nikmat yang sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita nikmat, janganlah kita berputus asa dari nikmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tuan-tuan, hidup ini adalah satu kehidupan yang mana
tidak ada seorang hamba pun yang akan terlepas daripada ujian dan cobaan. Tuan-tuan, sejauh mana Allah memberikan kita ujian dan cobaan, sejauh itulah sebenarnya Allah nak memberikan kita syurga, sejauh itulah nak memberikan kita kemuliaan. Tuan-tuan, sengsara punlah kita di dunia, paling hanya 70 tahun. Teruk pun kita di dunia ni tuan-tuan, miskin, sakit, Allah beri kita ujian yang berat, paling 70 tahun, 80 tahun. Tetapi tuan-tuan, kalau kita mengkufur nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh rugi tuan-tuan. Jangan dengan sedikit ujian yang Allah berikan, maka kita melakukan perkara-perkara yang kufur. Perkara yang kufur, kita takut dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Contoh, Allah bagi kita ujian, tiba-tiba pergi terjun jambatan, kan? Yang tu tuan-tuan, dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Oleh sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah berikan kita peluang, Allah berikan kita lagi ada masa, tuan-tuan, Allah sayang kat kita. Sebab Allah sayang kat kita lah kadang-kadang Allah uji kita. Sebab kalau seandainya Allah tak uji kita tuan-tuan, kita takut kita berada dalam keadaan lalai. Tapi ketika Allah uji tuan-tuan, sebenarnya Allah nak beri kita pahala. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kehidupan, semakin banyak Allah uji kita tuan-tuan, kalau semakin elok kita kepada Allah, semakin baik sangkaan kita kepada Allah, maka insya-Allah tuan-tuan, kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah besar, sangatlah baik. Tuan-tuan, kita ni apalah? Para nabi tuan-tuan yang Allah utus menjadi nabi, dan mereka pun tahu diri mereka nabi dan rasul. Tapi ujian yang Allah berikan tuan-tuan luar biasa. Pasal sakit Nabi Ayub tuan-tuan, Nabi Ayub Allah berikan sakit tuan-tuan, habis satu badan ni penuh dengan ulat. Tinggal jantung mulut saja yang boleh lagi yang boleh lagi menyebut zikir, menyebut kalimat-kalimat Allah. Lain kaki semua. Sampailah anak dan isteri tuan-tuan dah tak sanggup nak jaga dah. Tapi ketika Nabi Ayub bertanya kepada isteri, "Wahai isteriku, berapa lama aku dah sakit?" Isteri dia menjawab, lebih kurang lah kalau ni, katalah 15 tahun. Dia kata, "Berapa lama dah aku sakit?" Dia kata, "Lebih kurang dalam 8 tahun. Apa kata Nabi Ayub? Sepatutnya aku masih layak sakit lagi 7 tahun lagi. Sebab aku dah sehat. Dengan kamu aku dah sehat 17 tahun ataupun 15 tahun contohlah gitu. Sekarang Allah baru bagi aku sakit dengan kamu 7-8 tahun. Maknanya masih layak lagi Allah memberi aku sakit selama dengan kamu itu." Begitulah tuan-tuan seorang Nabi. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan Allah beri sedikit ujian cobaan, Masya Allah, dah kita kata, "Ya Allah, kenapalah aku, kenapalah aku, kenapalah aku, kenapa tak orang lain, kenapa?" Kadang-kadang sampai tak percaya kepada bahawa itu adalah Allah dan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita merasa, kenapa orang lain tak, kenapa aku saja? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah beri ujian kepada setiap hambanya. Allah nak tengok sejauh mana hamba itu beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kadang-kadang syurga yang nampak kepada kita dengan Allah berikan cobaan itu, kita tak nampak itu sebagai syurga. Kadang-kadang nampak itu sebagai satu bala kepada kita. Kadang Allah berikan kita sakit, Allah sedang menghapuskan dosa. Sebab baginda pun sebut, ketika Rasulullah berziarah kepada orang sakit, Rasulullah sebut at-tuhur, at-tuhur, bersih dia, bersih dia. Maknanya apa? Kadang-kala satu kesakitan yang Allah berikan, sedang Allah berikan kita itu penyembuh ataupun pengampunan daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tuan-tuan,
kita mulia sekarang duduk ni tuan-tuan sebab Allah tutup aib kita. Saya mulia di hadapan tuan-tuan sebab saya ditutup aib oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia di hadapan saya sebab Allah sedang menutup aib tuan-tuan. Kalau seandainya hari ini tuan-tuan Allah tayangkan aib kita yang ada di sini tuan-tuan, saya rasa seorang-seorang akan keluar dari surau ini. Sebab kalau kita tengok aib dia ni terpampang, ternampak tu sematan skrin, maka saya pun tak jadi kuliah tuan-tuan pada hari ini. Kita tak tahu hari ini kita bawa apa yang kita lakukan. Kita tak tahu semalam, kemarin, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, kita tak tahu. Tapi Allah muliakan kita tuan-tuan sebab Allah tutup aib kita. Sebab itulah kita hari ini kita rasa mulia di hadapan manusia. Oleh sebab itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita juga membuka dan menyebar-nyebarkan aib orang. Ya, baik. Kemudian selawat dan salam, marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang saya muliakan, tuan pengurusi, ahli jawatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini insya-Allah, pada maghrib hari ini kita akan cuba, sebab dah dekat Ramadan, sepatutnya kita bawa tentang masalah sembahyang, tapi kerana ni dah dekat Ramadan, saya akan bawa masalah Ramadan lah, masalah tentang puasa. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kita baca ini iaitu ayat diwajibkannya berpuasa kepada orang Islam. Ya. Tuan-tuan, puasa ni sebenarnya satu perkara yang telah pernah diwajibkan juga kepada kaum yang sebelumnya. Maka di sini banyak ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa seperti yang disebutkan di dalam tafsir At-Tabari, bahawa ayat ini turun menceritakan tentang kaum, siapa kaum yang sebelumnya yang pernah diwajibkan juga berpuasa. Tuan-tuan, kaum tersebut menurut di antaranya kata Abu Ja'far dan beberapa lagi ulama-ulama tafsir mengatakan bahawa yang dimaksud orang sebelum kamu itu adalah Nasrani dan Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Ziyad daripada Muhammad bin Abbad, daripada Al-Quraisy, daripada Abu Umayyah At-Sanafisi, daripada Sya'bi, di sini menceritakan tentang bagaimana orang-orang Nasrani dan Yahudi dulu berpuasa. Tuan-tuan, mereka sebenarnya dulu orang-orang Nasrani diwajibkan puasa pada bulan Ramadan juga, sebagaimana diwajibkan atas kita. Mereka pun diwajibkan pada bulan Ramadan, bukan bulan lain. Tetapi tuan-tuan, sebagaimana kita ketahui bahawa kalau bulan Ramadan, bulan Islam dengan bulan bukan Islam, dia akan lama-lama dia akan berubah. Akan berubah, dia akan lari, akan berinjak daripada bukan kita kata bukanlah bulan Ramadan itu akan jatuh pada bulan 12, tak, dia akan terjalan-jalan nanti kena musim sejuk ni. Okey, maka di sini tuan-tuan, apa yang terjadi kepada kaum Nasrani ataupun Kristian ni, Nasrani dengan orang-orang Yahudi, mereka ketika musim sejuk mereka berpuasa di bulan Ramadan. Tiba-tiba main musim panas, mereka tak ambil dah di bulan Ramadan. Ini. Nah, tak ambil dah di bulan Ramadan. Akhirnya mereka puasalah di bulan lain. Tapi untuk nak tutup, menurut mereka untuk nak menutupi, kita dah melanggar perintah Allah ni. Apa yang kita langgar? Kita langgar, sepatutnya kita puasa di bulan Ramadan, tapi kita langgar. Kita langgar perintah tersebut, maka mereka menambah puasa. Mereka tambahlah tuan-tuan 10 hari di awal, kemudian 10 hari di akhir. Ataupun ada yang menambah di awal 10 hari, kemudian tambah puasa. Tapi bukan lagi dilaksanakan di bulan Ramadan. Inilah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada sebahagian daripada mereka tuan-tuan, mereka tak menambahkan, tapi apa yang mereka lakukan?
mereka berpuasa siang dan malam. Jadi buka puasa kira lepas maghrib kan, lepas tu lepas isyak puasa balik, sampailah tuan-tuan esok maghrib pula, untuk nak tutup pelanggaran yang mereka lakukan, iaitu mereka tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Mereka nak buat cara macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, sebab tu tuan-tuan, Islam tidak membenarkan perkara tersebut. Di antara syarat sahnya puasa adalah kena berada di dalam bulan Ramadan. Tak boleh kita ni sekarang, alah aku nak start awal sikit lah, tak apa, nanti raya kita ambil raya Aidilfitri juga, tapi nak start awal sikit, boleh ke? Tak boleh. Islam tidak membenarkan orang berpuasa kecuali di bulan Ramadan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya perkara puasa ni tuan-tuan yang dilakukan oleh umat-umat sebelumnya ada kesannya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal diperintahkannya berpuasa. Ketika awal-awal diperintahkannya berpuasa, jadi masih lagi tak tahu ni puasa ni malam kena puasa juga ke kan? Maksudnya siang saja ke malam. Jadi ada tuan-tuan, terjadilah satu kisah kepada seorang sahabat yang bernama Abu Qais As-Sarmah. Terjadi kisah ni kepada dia. Dia ni tuan-tuan seorang yang pekerja kebun korma. Dia bekerja di kebun korma tuan-tuan, penat kerja di kebun korma. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ketika dia balik ke rumah, dia tanyalah kat isinya, wahai isteriku yang tercinta, ada tak makan? Nak buka puasa ni tuan-tuan. Kalau kita tuan-tuan zaman kita sekarang tuan-tuan, bukan tanya ada ke buka puasa, aku nak makan apa, kan? Kerana banyaknya makanan. Kalau sahabat dia tunggu, ada tak nak benda nak buka puasa? Nah, benda nak buka puasa ni maknanya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kurma pun tak ada. Masa Abu Qais bin Sarmah ni balik, jangankan makanan apa yang sedap-sedap, kurma pun tak ada. Akhirnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia pun kata kat isteri dia, carilah makan sikit nak buka puasa. Karena dia penat bekerja tadi tuan-tuan, akhirnya apa yang terjadi kepada dia, dia pun terlena maghrib, balik-balik tengok tak ada makan tuan-tuan, solat, lepas itu terlena. Karena terlena ni tuan-tuan, akhirnya dalam satu riwayat disebutkan bahawa isteri dia kejut, bang, maghrib makan puasa. Maka dia masih lagi berfikir, ini bukankah orang-orang terdahulu, orang Nasrani, orang Yahudi, mereka berpuasa di malam hari sampai maghrib balik. Jadi ambillah cara tu. Kata Abu Qais ni, aku tak makanlah sebab ni tak boleh dah. Itulah di awal-awal daripada disyariatkannya puasa di dalam Islam. Maka tuan-tuan, Abu Qais ni pun tak makan. Dalam satu riwayat lagi mengatakan bahawa dia memang tak terjaga, terlena sampailah dekat subuh. Jadi tuan-tuan, apa yang nak jadi? Boleh tak kita tahan nak puasa 2 hari tuan-tuan, tak makan terus? Kita jangankan 2 hari tuan-tuan, 12 jam pun dekat pukul 5-6 tuan-tuan, dunia tak nampak dah kan? Pukul 6 petang tu, Allah mak rasa gelap dah tuan-tuan, jalan nak pijak tanah tu macam kena apa tak kena ni kan. Itu baru 12 jam. Bayangkan Abu Qais ni 24 jam, tambah pula esok. Jadi kira dah 2 hari dia berpuasa. Akhirnya tuan-tuan, karena dia bekerja di kebun kurma, dia pun pengsan. Ketika pengsan ni tuan-tuan, maka turunlah ayat yang ke-187 daripada surah Al-Baqarah. Turunlah ayat. Jadi ayat ni, ayat 187 ni tuan-tuan, dia turun ada 2 sebab. Sebab yang pertama, cerita kepada Abu Qais bin Sarmah ni. Yang kedua, cerita Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab kalau masuk bulan Ramadan tuan-tuan, dia tak berhubungan dengan isteri dia, tak berhubungan. Maka turunlah ayat ini tuan-tuan, memberitahukan bahawa 2 perkara ini boleh dilakukan di malam
bulan Ramadan. Apa dia yang pertama? Kata ayat disebutkan di dalam ayat yang ke-187 daripada surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu pada malam berpuasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Di tengah ayat ni tuan-tuan tentang cerita Abu Qais bin Sarmah tadi. Wa kulu washrabu, dan makanlah, wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi dua cerita tuan-tuan. Yang pertama cerita Sayyidina Umar tidak menggauli isteri dia di malam bulan Ramadan, dan cerita yang kedua turun ayat yang ke-187 daripada surah Al-Baqarah, iaitu cerita sahabat tadi tak makan sebab takut melanggar. Maka inilah tuan-tuan, ayat inilah pensyariatan kepada kita bolehnya bersahur. Inilah ayat yang memberi isyarat, memberi satu kemudahan kepada kita umat Islam boleh bersahur. Baik tuan-tuan, jadi inilah sedikit sebanyak tentang cerita tentang ayat ni tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kalau kita nak tafsirkan tentang makna siam ni ataupun makna siam tuan-tuan, makna siam ni tuan-tuan di dalam kalimat dia ataupun makna kata dia ni sebenarnya makna siam ni adalah berhenti. Berhenti dari apa tuan-tuan? Dari perkara-perkara yang dilarang. Tetapi di dalam bulan Ramadan tuan-tuan, kita disuruh berhenti dari perkara-perkara yang boleh. Makan boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi di dalam bulan Ramadan suruh berhenti. Minum boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi di dalam bulan puasa disuruh berhenti. Kan? Kemudian apa lagi? Berhubungan suami isteri boleh tak? Boleh. Tapi di dalam bulan Ramadan dilarang kita berhubungan. Perkara-perkara yang boleh, Allah nak tengok. Perkara yang tak boleh mungkin kamu dah boleh laksanakan. Mungkin kamu golongan yang boleh meninggalkan arak, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa. Perkara-perkara yang aku larang boleh kamu tinggal. Sekarang aku nak tengok kamu perkara yang boleh tapi aku nak suruh kamu tak boleh. Tuan-tuan, kan? Kalau melarang, jangan berzina, kita jauh tak. Jangan minum arak, kita sebab itu perkara yang dilarang. Ini aku nak tengok, wahai hambaku, kalau kamu nak jadi hambaku yang betul, aku nak suruh kamu berhenti dari perkara yang aku bolehkan tetapi aku tak bolehkan. Begitulah lebih kurang. Makan boleh, halal. Minum boleh, halal. Berhubungan suami isteri boleh, halal. Dan perkara-perkara lain yang membatalkan puasa. Tetapi dilarang oleh Allah. Untuk nak lihat apa? Nak lihat kamu taat tak kepada aku. Sebab tu tuan-tuan, as-sawmu li, kata Allah. Puasa itu untuk aku. Sebab kenapa? Aku yang menilai. Sebab tuan-tuan ni ialah puasa. Solat senang aja. Tuan-tuan tadi main saya dah boleh tengok dah tuan-tuan semayang. Yang ni tadi saya nampak dah tuan-tuan semayang. Tapi kalau puasa tuan-tuan, dari mulai subuh tadi tuan-tuan, buat kering mulut tuan-tuan, masuk bilik, hentam 2 pinggan, lepas tu potong tolong lagi bagi kering. Orang tahu kita makan? Tak tahu tuan-tuan. Kan? Dia ambil wuduk, pura-pura kumur-kumur, telan 2-3 teguk. Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Tak ada tuan-tuan. Kan? Sebab itu kata Allah, as-sawm li. Puasa itu untuk aku. Aku yang menilai dia. Sebab kenapa? Aku saja yang tahu. Kan? Allah sahaja yang tahu kita ni betul berpuasa ke tak betul. Kan? Itulah tuan-tuan. Masakan saya kecil-kecil tuan-tuan, tak puasa, tak boleh makan buka puasa tuan-tuan. Kami dulu masa kecil-kecil, mungkin tuan-tuan pernah juga mengalami perkara tersebut. Tahun bulan Ramadan, dia belum balik, masih kecil lagi. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun belum balik lagi. Kalau tak puasa tuan-tuan, tak boleh dekat meja makan tuan-tuan.
Anak puasa lah, duduk sana. Kami makan dulu, geng-geng puasa makan dulu. Mak, ayah, kakak puasa, Allah, mak keluar dia tuan-tuan, tengok dia makan, dia pelawar gila-gila. Sedapnya. Dan kita pun Masya Allah, esok tuan-tuan tak buat dah. Lah tuan-tuan, mai suatu kita kecil, umur 6 tahun, 7 tahun. Lah mai juga tak puasa, buat puasa. Buat puasa, tapi tak kalah kita dah dewasa mati perangai umur 5 6 tahun kan. Tak puasa, buat puasa, tanya mak tanya puasa ke tak? Puasa, takut tak boleh makan, buka puasa sekali ya. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kemudian tuan-tuan, ada juga pandangan daripada sebagian ulama mengatakan apa yang dikatakan dengan puasa ini adalah juga melakukan perkara tidak bercakap-cakap yang buruk. Ini juga tuan-tuan ya, itu pun menahan diri daripada tidak bercakap yang buruk. Sebab tu tuan-tuan ada mazhab di dalam ada satu mazhab, tapi kita tak pakailah mazhab ni. Cuma ada pandangan dia mengatakan orang yang berpuasa di antara perkara yang membatalkan puasanya iaitu apabila dia mengupat. Agak-agak tuan-tuan, kalau lah mazhab ni kita pakai tuan-tuan, pi kita tuan-tuan balik-balik keluar dari surau, tuan-tuan duk sembang-sembang pam terkeluar pas dia ni lah tak betul yang kena dah kan. Sebab yang dikatakan mengupat apa tuan-tuan, kalau kita duk kata depan dia tak suka, itulah mengupat. Kalau kita kata depan dia tak suka, itulah mengupat. Bukan berarti kita buka aib saja, tak. Kalau kita kata kat depan dia, dia tak suka, itu dah kira mengupat. Itu kalau kita kira mengupat lah. Kalau ambil mazhab tu tuan-tuan, pakat duk qadha lah kita puasa tu. Kalau ada 30 hari tuan-tuan, 20 hari kita keluar rumah, 15 hari bye-bye kot. Ataupun 10 hari dah selamat dah. Sebab kadang-kadang macam itulah hidup ni tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan keluar, kita dah tak nak cakap benda orang pergi cakap kat kita. Kita kadang-kadang duk tahan, tak mudah kata kat orang, tak mudah mengupat kat orang, tak mudah fitnah orang. Tapi tiba-tiba tuan-tuan jumpa geng yang dia pula yang duk cerita kat kita, duk pam lah terkeluar juga satu dua. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, inilah sedikit tafsiran daripada ayat ini. Baik, sekarang kita nak membincangkan tentang perkara-perkara yang kita nak sambung Ramadan ni apa-apa saja. Baik tuan-tuan, pertama rukun kepada puasa ni ada 3. Yang pertama niat. Niat ni tuan-tuan, kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kena berniat di setiap malam. Maknanya setiap malam kena niat. Mazhab Imam Syafi'i setiap malam satu perbuatan, setiap malam satu perbuatan. Tetapi tuan-tuan, sebagaimana yang kita ketahuilah niat dia, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, sebagaimana kita sebutkan setelah kita niatkan setelah tarawih. Tapi kalau yang dikatakan niat ni kena dalam hati ya. Kalau yang kita sebut itu lafaz niat. Baik. Karena kita sedar bahawa kalau kita mengambil pandangan Imam Syafi'i sahaja, setiap malam takut-takut ada malam yang kita terlupa. Maka tuan-tuan, di awal daripada bulan Ramadan kita berniat sebulan. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa bulan Ramadan seluruhnya karena Allah Ta'ala. Okey, di awal bulan Ramadan. Di hari pertama 2 niat. Pertama niat sehari untuk esok, yang kedua kita niat 1 bulan ataupun kita niat sahaja aku puasa 1 bulan Ramadan pada tahun ni kerana Allah Ta'ala. Kalau kata 1 bulan ni, bulan Islam ada 2, sama ada 29 ataupun 30, tidak ada 31, tidak ada 28. Bulan Islam hanya ada 29 dan 30. Jadi kalau kita niat sebulan, sama ada dia 29, sama ada dia 30. Baik. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini timbul satu soalan.
bagi orang perempuan yang datang haid pada malam pertama bulan Ramadan. Macam mana ustaz saya nak niat? Saya masih dalam keadaan tidak suci, tak boleh niat lah kan, tak boleh, memang tak boleh berpuasa, tak boleh niat. Maka dia meniatkan perkara tersebut yang untuk sebulan tadi di ketika dia suci. Hari pertama Ramadan dia dalam keadaan datang haid ataupun tidak suci. Hari kedua, ketiga, tiba-tiba keempat, okey, bersihlah. Maka malam kelima dia berniat juga. Tapi niat dia janganlah sebut saja aku puasa bulan Ramadan semuanya. Bukan semua dah. Maka dia meniat sahaja aku puasa bulan Ramadan yang berbaki kepada sebulan. Begitu. Supaya nanti kalau seandainya dia lupa niat yang satu hari, dia boleh lagi mengambil niat yang terlupa tadi. Jadi kalau lupa yang sehari, dia boleh mengambil yang niat yang disebutkan tadi. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun syarat seseorang itu yang wajib berpuasa, yang pertama Islam. Orang Islam ni wajib berpuasa. Maknanya kalau ada pada seseorang itu Islam, balik, berakal, sehat, kemudian mukim, suci, maka orang itu wajib berpuasa. Maknanya kalau dia tak puasa, hukum dia dosa. Tapi kalau ada salah satu di antaranya dia tidak ada, maka tidak wajib kepada orang itu berpuasa. Ya. Kenapa di sini disebutkan mukim? Maknanya orang musafir tidak wajib berpuasa. Ya. Kalau kita musafir Islam, kita balik, berakal, sehat, suci kita, tapi kita tidak mukim, sedang dalam keadaan bermusafir, maka kita boleh berbuka puasa dan boleh tidak berpuasa, tidak berdosa. Kan? Cuma qada tersebut kena puasa tersebut kena qada lah. Kalau kita mampu, alangkah elok kita berpuasa juga. Allahu alam. Baik. Kemudian yang selanjutnya, dah itu tadi syarat wajib seseorang puasa. Ini syarat sahnya puasa. Dia tadi dah ada syarat kepada orang yang berpuasa. Yang ni syarat sah ke tak puasa dia. Yang pertama Islam juga. Kena sah puasa itu kena Islam. Yang kedua kena orang yang berakal juga. Kalau dia pengsan satu hari tak sah puasa dia, batal. Walaupun dia niat puasa, tiba-tiba lepas solat subuh pengsan, bangkit lepas solat maghrib. Yang tu pun di antara perkara yang membatalkan puasa. Sebab satu hari dia tak berakal. Hilang ingatan, pengsan, pitam, gila contoh. Baik. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Suci. Berada dalam keadaan suci, maknanya dia bukan dalam keadaan haid ataupun nifas. Kemudian yang keempat adalah kena berada di dalam bulan Ramadan sebagaimana kita sebutkan tadi. Tak boleh berpuasa di bulan lain yang kita niatkan untuk bulan Ramadan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini perkara-perkara yang perlu kita perhatikan. Sunat-sunat puasa saya tak payah sebutlah sebab kita tahu Senin, Khamis, Syawal, puasa Muharram, puasa Arafah, puasa 13, 14, 15 setiap bulan Qamari, Senin, Khamis. Ini di antara puasa-puasa sunat. Sekarang tuan-tuan yang perlu kita bicarakan adalah puasa yang haram. Ada puasa yang haram, tak boleh puasa. Yang pertama tuan-tuan, tidak boleh berpuasa pada satu hari satu Syawal. Nanti tak boleh puasa. Satu hari raya Aidil Fitri haram hukumnya berpuasa. Okay. Yang kedua tuan-tuan, pada satu hari raya Aidil Adha haram berpuasa. Kemudian 3 hari tasyrik, bulan Zulhijjah 11, 12, 13. Maknanya 4 hari pada bulan Zulhijjah 10, 11, 12, 13 haram berpuasa. Jadi dah 5 hari. Kemudian haram juga berpuasa bagi orang yang haid dan nifas. Orang perempuan dia kata, Allah mak sayang lah, apa kena mengena, kalau bahasa kita lah, apa kena mengena ni kan keluar haid dengan puasa. Kalau sembahyang okey lah, kita sedang sembahyang kot-kot lah, keluar ni tak ada kena-mengena, tak lapar je kan.
dia pun kata nak puasa juga, maka hukum dia berpuasa, hukum dia haram. Kemudian apa lagi tuan-tuan? Yang ni yang banyak orang silap, iaitu bagi kita yang bagi kita yang tidak melaksanakan haji, sunat kita berpuasa 9 hari Arafah, ataupun 9 Zulhijjah, hari Arafah. Bagi kita yang berada di Malaysia yang tidak melaksanakan haji, maka sunat bagi kita untuk berpuasa 9 Zulhijjah ataupun hari Arafah. Tetapi haram hukumnya berpuasa bagi orang yang pergi haji. Kita pergi haji, kita rasa Allah mak cantik lah, aku ni pergi haji, aku nak puasa 9 Zulhijjah, ketiga di Arafah. Kita rasa kita di Arafah puasa lagilah mantap, lagilah okey. Rupanya tuan-tuan, di antara perkara yang diharamkan berpuasa adalah ketika seseorang yang melakukan haji, melaksanakan haji, dia diharamkan berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Tak boleh puasa bagi orang yang haji. Tapi bagi kita di sini disunatkan. Sebab kita takut, sunat ni kan. Pikiran kita kata sunat, padahal kita sedang melaksanakan haji. Okey. Baik, yang selanjutnya tuan-tuan, apa yang puasa yang diharamkan? Puasa yang diharamkan adalah bagi seorang isteri yang tidak ada izin suami. Suami kerja 3 minggu tak balik hari Isnin tuan-tuan. Isteri kata, abang hari ni nak puasa. Suami 3 minggu ni tak jumpa isteri, dia tengok tembok pun dah tengok lain dah. Tengok pokok kayu pun dah nampak macam lain dah tuan-tuan. Kan? Tiba-tiba isteri kata, abang hari ni Isnin bang, aku nak puasa. Suami pula sampai pagi lepas solat subuh sampai. Dia kata, awak pun saya puasa ni. Suami kata tak payah. Allah, abang ni dah lah, abang tak puasa, aku pula ajak tak puasa. Kan? Kita nampak lain dah. Kan? 3 minggu tuan-tuan. Masya Allah. Jadi haram hukumnya bagi seseorang perempuan yang dia berpuasa sunat, berpuasa sunat. Tapi kalau wajib tak boleh lah. Yang tu kalau suami dia qada, dia tak tahu suami dah balik hari Isnin, tiba-tiba dia qada, alah bang saya dah qada puasa Ramadan ni. Yang tu dia pun tak berdosa sebab qada wajib hukum dia, tapi kalau dia puasa sunat, dia kena buka kalau suami tak izin. Dia tak buka, maknanya dia melakukan puasa yang haram. Kemudian yang selanjutnya adalah haram berpuasa bagi orang yang memudaratkan jiwanya. Dia ni sakit ternak dah, makan obat 4 jam sekali, tapi dia nak puasa juga, kan? Tiba-tiba memudaratkan dia, maka ini pun haram kepada orang tersebut. Baik, perkara-perkara yang membatalkan puasa, pertama makan minum, muntah dengan sengaja, berhubungan suami isteri, mengeluarkan air mani dengan sengaja, kemudian keluar darah haid nifas, hilang akal, gila, kemudian pitam ataupun mabuk sepanjang hari, mabuk sepanjang hari. Ada tuan-tuan, pernah seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia anak dia ni tak berapa betul, duk minum benda tu lah, kan, benda tak betul itu. Pagi-pagi sebelum sahur tu dia pergi pancuh lah dia punya minuman tu. Ayah dia tengok kopi, balik-balik dari tahajud, balik-balik itu malam Ramadan, dia tengok Allah mak cantik, kan, cantik-cantik tuan-tuan, telan sebelum solat subuh dia pernah gelong. Ayah dia tak pernah kena benda tu. Anak dia ni memang tak betul lah, anak tak betul, kan. Tapi ayah dia pun ni dah tak tahu, dia tengok ada kopi tu, dahaga tuan-tuan, pam kena dengan setengah cawan tuan-tuan. Sebelum solat subuh dia kata, dia panggil semua anak-anak dia kata, saya abah nak meninggal, dia wasiatkan semua. Yalah, orang tak pernah kena benda tu tuan-tuan. Tidur daripada pagi tuan-tuan, maghrib baru sedar. Masa tu anak dia ni kenal lah dengan saya, kata apalah aku buat ni, pergi lekuk, aku mana tahu, dia kata aku letak benda tu dalam ini, aku nak ambil rokok, tiba-tiba
sebelum nak puasa dia nak kenalah isap rokok sebatang. Tiba-tiba ayah dia tengok ada kopi satu cawan itu, dia bobo terus je. Bobo. Dia kata macam lain kopi ni hari ni. Yang tu tak sah puasa dia. Sebab kenapa? Dia pengsan dari lepas solat subuh sampai tertidur, sampailah ke tak sedar, sampailah ke buka puasa. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Perkara-perkara yang selanjutnya tuan-tuan, kita lompat saja ya. Yang ni murtad, kemudian memasukkan sesuatu di dalam rongga. Baik, selanjutnya tuan-tuan saya nak kongsikan yang terakhir adalah perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang kita kena ganti puasa. Tuan-tuan, yang pertama kita kena ganti puasa yang kita tinggalkan dengan qada. Ya, qada. Sebab dia ada qada fidyah, ada fidyah saja, ada apa. Kita nak tengok golongan mana yang qada saja. Golongan qada saja adalah orang yang sakit, kemudian dia berbuka puasa, itu kena qada. Kemudian orang haid dan nifas, ini pun kena qada. Kemudian orang yang berbuka karena berpuasa, ini pun kena qada saja. Kemudian orang yang ibu mengandung. Ibu mengandung ini dia ada dua jenis, ibu dan yang mengandung dan yang menyusui. Kalau dia takut diri dia, takut diri dia, maka bagi dia qada saja. Ni golongan ni. Nanti kita jelaskan lagi golongan ibu hamil yang menyusukan karena takut anak. Apa denda dia? Kalau takut diri dia yang tak kuat, dia berpuasa, dia tak larat puasa sebab mengandung. Tapi diri dia tak larat, alamak aku tak larat ni mengandung. Dia berpuasa sebab dia. Yang ni dia kena qada. Kemudian dia menyusukan anaknya, tapi dia tak larat menyusukan, dia penat, dia rasa penat menyusukan anak, maka ini pun qada saja. Baik. Yang keempat golongan yang selanjutnya adalah golongan yang berbuka sebab perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka bagi golongan tersebut dia kena qada saja. Golongan yang kedua, dia kena qada dan kena bayar fidyah. Ni perhatikan betul-betul. Tadi qada saja. Orang yang membatal puasa, meninggalkan apa-apa perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya yang kita sebut tadi, yang ni qada saja. Golongan yang kedua adalah golongan qada pun kena buat, fidyah pun kena bayar. Siapa dia? Yang pertama, ibu mengandung dan ibu yang menyusui, yang dia berbuka tu sebab apa? Sebab anak. Dia mengandung, dia kuat aja, dia okey, saya okey je, tapi kalau saya puasa sat lagi takut kandungan dia ni masalah, takut kandungan lemah, takut kandungan tak sihat, takut kandungan bermasalah, takut kandungan cacat dan sebagainya. Maka dia berbuka sebab apa? Sebab karena takut yang dikandung. Maka bagi ibu itu nanti dia kena qada dan membayar fidyah. Dia larat nak menyusukan anak, tapi susu tak cukup buat anak. Dia larat, saya kuat aja, tapi susu tak cukup. Anak sat-sat minta susu, tak ada susu dah, tak cukup susu. Maka dia berbuka sebab apa? Sebab nak bagi cukup susu ke anak dia. Sebab anak, maka dia kena bayar qada dan kena bayar fidyah. Okey. Golongan kedua. Tadi qada saja, yang ni qada dan fidyah. Golongan kedua yang kena qada dan fidyah adalah orang yang tidak mengqada puasanya pada tahun ini, tiba-tiba berselang tahun. Sebab tu ustaz bawa malam ni, sebab ni ada masa lagi kita untuk nak qada. Siapa-siapa yang nak qada masih ada masa lagi. Sebab kalau sudah berselang tahun nanti, dia kena qada dan membayar fidyah. Qada kena buat, fidyah pun kena bayar. Baik, golongan kedua. Golongan ketiga adalah tidak wajib qada tetapi bayar fidyah saja. Dia qada tak perlu, fidyah saja. Siapa orang tersebut? Orang yang sakit tak sembuh-sembuh. Orang ni sakit dia tak sembuh-sembuh. Ni fidyah saja. Dia ni sakit yang berkepanjangan. Kalau dia puasa memang sakit, maka dia tidak sembuh dah dengan penyakit dia ni, dia bayar fidyah saja seumur hidup dia. Tidak perlu qada. Golongan yang kedua, tidak wajib qada tapi fidyah saja bagi orang tua. Dia dah tua dah, umur 90 tahun, 100 tahun. Dia tak mampu dah berpuasa.
Dia bukan sakit, dia tak ada sakit apa-apa, tapi tak mampu dah, umur dah 100 tahun. Maka bagi orang tersebut, dia boleh membayar fidyah sahaja, tidak perlu qada. 3. Golongan yang keempat, dia boleh memilih, dia boleh pilih qada ataupun fidyah. Dia nak buat qada pun boleh, fidyah pun boleh. Dia boleh pilih, tidak kedua-duanya, tapi boleh pilih salah satu. Siapa golongan tersebut? Bagi waris. Kita ni waris, ayah kita meninggal, ayah ada hutang lagi tak puasa. Mak kita meninggal, ada lagi hutang tak bayar, puasa. Maka bagi kita waris, kita boleh buat sama ada kita nak puasa qada atas mak kita, ayah kita, anak kita, isteri kita, boleh, ataupun kita boleh pilih bayar fidyah saja. Jadi jangan duk penat-penat, duk pening kepala. Kita waris ni, mak meninggal, mak Allah, mak ada tak puasa dulu. Tak puasa sebab kenapa? Sebab datang hari yang tak boleh puasa, contohlah orang perempuan. Maka 3 hari ataupun 4 hari kita boleh bayar fidyah saja ataupun kita qada. Golongan yang kelima, golongan tidak perlu fidyah dan tidak perlu qada. Tentulah kita berharap, moga-moga masuk saya ustaz. Golongan tersebut yang pertama, kanak-kanak yang belum balik, dia tidak perlu qada, tidak perlu bayar fidyah. Golongan yang kedua apa? Orang gila. Gila 10 tahun gila. Perlukah dia mengqada? Tidak perlu. Dia gila 10 tahun, tapi jangan bawa gila. Bawa gila tak boleh bawa gila dobok gelong-gelong, bawa gila mai masuk Ramadan dia dah bercakap tak betul dah. Mai masuk Ramadan dia kata ini berapa? Dia kata 4. Itu tak betul ya. Mai habis Ramadan betul pula. Ini berapa? 1 dia kata. Mai masuk bulan Ramadan 2 jadi 5, 5 jadi 10. Yang tu bukan gila betul. Gila dibuat-buat. Yang tu Yang ketiga adalah bagi waris. Bagi waris yang apabila keluarganya meninggalkan puasa karena dibenarkan oleh syarak. Contoh, mak kita pergi, ayah kita, mak kita pergi ke satu tempat, musafir. Musafir tu dibenarkan tak berbuka? Dibenarkan. Dia tidak berdosa berbuka puasa sebab dia musafir. Maka dia berbuka. Keluarga kita berbuka, tiba-tiba takdir Allah dia pun meninggal dalam perjalanan tersebut. Bagi kita kena bayar fidyah tak? Tak perlu. Kena qada tak perlu. Sebab kenapa? Dia berbuka sebab dibenarkan oleh syarak. Dibenarkan oleh syarak untuk berbuka bagi orang yang bermusafir. Orang yang berpergian ke Kuala Lumpur, dia boleh berbuka. Dan boleh juga dia berpuasa, tapi tiba-tiba dia berbuka. Dalam perjalanan itu tiba-tiba meninggal pula orang itu. Kita tak perlu qada dan tidak perlu membayar fidyah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, adapun masalah pembayaran fidyah, kita boleh membayarkan kepada seorang, boleh, dan kita bayar kepada, katalah kita ada fidyah 30 hari, satu hari katalah RM8, kata lebih kurang sebab dia satu gomot. Katalah RM8 lebih kurang lah, nanti boleh tanya kepada Majlis Agama sebab takaran dia ikut kepada harga semasa kan. Dia kita tak boleh tentukan tu RM7 sebab kalau beras naik ya. Maknanya katalah 30 hari ada dalam 300, katalah dalam RM300, katalah kalau RM10 kalau. Jadi 30, boleh tak kita bagi kepada seorang fidyah itu? Boleh. Kepada seorang miskin ataupun seorang fakir. Ustaz, apa beza fakir dengan miskin ustaz? Fakir ni orang memang tak tahu, makan petang, makan malam pun dia tak tahu ada ke tak ada. Orang miskin ni apa? Orang miskin ni tuan-tuan, dia ada gaji ni, orang miskin ni ada gaji 10,000. Orang miskin tu, miskin. Anak 150. Boleh faham? Dia ada gaji 10,000 tapi anak 150 anak dia. Cukup tak 10,000 nak sara 150? Tak cukup. Maknanya orang miskin ini walaupun dia ada penghasilan, tetapi penghasilan dia tidak cukup untuk menghidupi keluarga dia.
Dia gaji 10,000, tengok gaji 10,000 ni. Ya, 10,000 anak 10, cucu 24. Contohlah Maknanya dia kena sara 100 anak ni, contoh saja. Maknanya tak cukup 10,000 kan. Itulah yang kita katakan dengan miskin. Miskin ni adalah tidak cukup keperluan asas. Wang ada tapi tak cukup keperluan asas. Maka boleh diberikan kepada mereka. Baik, insyaAllah tuan-tuan, ini masalah puasa. Tadi tuan-tuan sebelum saya nak berkuliah ada dua soalan saya jawablah. Sebab tadi ditanya di luar, kalau saya jawab di luar, jadi saya tak kuliah lah kan. Saya kuliah, saya jawab di sini. Soalan yang pertama tuan-tuan tentang meletakkan tangan. Ada yang tanya, Ustaz, saya nak tengok orang ni sembahyang, dia letakkan tangan lepas rukuk, dia letakkan tangan. Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, meletakkan tangan ni hukum asal dia adalah sunat hayat. Allahu Akbar. Letak tangan ini pada solat kita itu adalah sunat hayat. Apa makna sunat hayat? Kalau kita tak buat pun boleh. Contohlah kita sembahyang Allahu Akbar, letak tangan macam ni. Boleh tak? Boleh. Dia tak batal solat tu. Sebab kenapa? Sunat hayat. Kita kena faham ada rukun, ada sunat hayat, ada sunat ab'ad ataupun sunat muakkad. Kalau sunat muakkad ni digalakkan kita buat. Tapi kalau sunat hayat, meletakkan. Sebab kenapa? Sebab berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi salatihi qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Rasulullah, hadis daripada Nasa'i, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdiri di dalam solat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Maka karena hadis ini umum, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman. Qa'iman ini berdiri. Karena hadis ini mengatakan berdiri, maknanya setelah rukuk, apa namanya? Setelah rukuk berdiri. Maka disinilah ada yang mengambil, kena buat juga macam ni. Kenapa? Itulah jawaban dia. Karena dalil hadis dia yang umum, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi salati qabada bi yaminihi ala shimali. Tetapi orang yang mengikut kepada para sahabat dan tabi'in, mungkin mengikut cara setelah rukuk tidak meletakkan. Tapi orang yang mengambil hadis secara umum, maka dia kata berdiri. Maknanya lepas rukuk, nama dia berdiri juga. Maknanya kena letak juga tangan di sini. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang yang setelah rukuk dia letak tangan dia kembali di dada, maka dia mengambil hadis ini secara umum. Secara umum, karena Rasulullah menyebutkan dalam hadis ini idza kana qa'iman, apabila dalam keadaan berdiri. Rukuk, setelah rukuk kita sebut berdiri juga, maka dia letak tangan juga. Sebab dia kata semua berdirilah. Jadi nak buat, kita tak boleh salahkan sebab ada dalil dia. Sebab makna qa'iman di sini berdiri, maknanya sama ada masa takbir daripada sebelum rukuk pun kita sebut berdiri, lepas rukuk pun itu disebut berdiri walaupun nama dia i'tidal. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam kita mazhab Imam Asy-Syafi'i secara keseluruhan kita tidak meletakkan tangan setelah rukuk. Okey, itu jawaban yang pertama. Jawaban soalan yang kedua, tuan-tuan, ada yang bertanya, bagaimana hukum kalau seorang itu mengaji sedangkan seseorang lagi dalam keadaan bersolat? Tuan-tuan, masalah ini kalau kita nak jawab secara jelas memang agak susah. Sebab kenapa? Kalau kita bawa hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur, hadis riwayat Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur seorang sahabat yang solat. Rasulullah memberitahukan sesungguhnya seseorang yang solat itu dia sedang
bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sebagian kamu menguatkan suaranya mengatasi, maksudnya mengalahkan orang yang sedang solat. Maknanya di sini tuan-tuan, ulama-ulama mengatakan ada dua cara. Yang pertama, boleh kita mengeraskan suara selama kita tidak mengganggu solatnya. Maksudnya kita bersuara tapi dia tidak mengganggu solatnya. Tapi kalau mengganggu solatnya tak boleh. Sebab perkataan di sini tuan-tuan, janganlah kamu mengganggu, janganlah sebagian kamu menguatkan suaranya mengatasi orang yang bersolat. Lain ketika kamu membaca Al-Quran, maka Al-Quran saja tuan-tuan kita tak boleh menguatkan suara kita untuk mengganggu orang solat. Maka nanti masalah dia akan lari kepada lain-lain. Apa lain-lain? Ketika kita lepas solat tak boleh zikir. Sebab kenapa? Ada orang sedang solat yang masbuk. Oleh sebab itu tuan-tuan, di sini kita mengambil jalan tengah lah. Jalan tengah dia apa? Ketika ada orang solat, ketika ada orang masbuk, maka kita pelankanlah sedikit suara kira-kira tidak mengganggu dia. Tapi kalau jenis dia tak khusyuk tuan-tuan, kita tak ganggu pun otak dia entah pergi ke mana. Yang ni jenis tak boleh nak kata lah kan. Kita sebut satu kalimat pun tak mana-mana dia dah pergi. Kan? Tapi kalau seandainya kita boleh mengurangkan bacaan kita untuk menghormati orang yang sedang bermunajat dengan Allah, itu lebih afdal. Apalagi Quran saja dilarang membaca secara kuat kalau ada orang solat. Tapi sini tuan-tuan, kita kena tengok juga. Ini minta maaf. Orang dah buat kelas mengaji di sini, katalah pukul 10 pagi. Tiba-tiba kita pergi pula main sembahyang duha kat surau. Yang tu siapa yang salah? Yang tu kita lah yang tak betul. Dah tahu orang tu buat mengaji pukul 9 sampai pukul 12. Kita dari rumah pergi turun pergi sembahyang kat surau, nak ambil afdal masjid lah apa. Dia orang memang sedang time mengaji time tersebut. Yang tu kita lah yang tak betul kan, walaupun lah kita nak sembahyang. Jadi di sini tuan-tuan, dalam masalah ini bertolak ansur. Maknanya bertolak ansur. Kita yang mengaji ataupun yang membaca zikir, kalau kita tengok ada orang yang sedang solat masbuk, maka kita pelankan sedikit. Jangan sampai ini makin selagi ada orang masbuk lagi kita bagi Allah, orang yang sembahyang kejut-kejut dia. Itu kita yang tak betul kan? Okey, baik, insyaAllah tuan-tuan, ini saja mungkin perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah semoga dapat manfaat pada saya dan kita semua insyaAllah. Ada soalan lain? Kalau tak ada, kita sudahi. Okey, tak ada? Clear? Pukul 9 dah, jangan tanya. Tanya 9.30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi 'azimi sultani. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan kesilapan kami ya Allah, ampunkan kesalahan kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami menuju ke jalan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada ni, untuk ibu bapa yang meninggal.